Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada anda penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, cukup syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu rezeki, satu nikmat kepada kita. Apakah rezeki tersebut? Iaitu rezeki berupa di dalam bentuk satu majlis ilmu. Dan insya Allah kali ini, siaran pada kali ini Tanyalah Ustaz akan dikemudikan oleh saya Da'i Nizal, dan kita akan membicarakan satu topik yang saya kira sangat menarik untuk kita kongsi bersama-sama untuk anda menyumbang segala persoalan-persoalannya. Apakah topik tersebut? Masya Allah. Pada hari ini kita akan membicarakan pengajian fiqh, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Masya Allah. Nak baca satu pantun sebenarnya, kita nak naikkan semangat kita di awal pagi. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya. Dibaca burdah oleh puteri, tajwid takrif jadi bualan. Ilmu fiqh perlu dicari, tanda arif dalam amalan. Masya Allah. Kena dengan perbincangan tajuk kita pada hari ini, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Maknanya kat sini ada satu perbincangan yang rapi, bagaimanakah tahap penerimaan sesuatu amalan dan apakah yang dikaitkan dengan ilmu fiqh. Sebenarnya ilmu fiqh ini membicarakan tentang satu topik yang sangat luas sebenarnya, dan di antara hala tuju perbincangan kita pada hari ini mengenai keperluan ilmu menurut fardu ain itu sendiri, dan apakah bidang-bidang ilmu fiqh yang perlu kita pelajari, ataupun mungkin ada banyak lagi yang kita tidak tahu sebenarnya. Dan seterusnya, bagaimanakah untuk kita wujudkan ilmu fiqh yang hidup dalam suasana bermasyarakat. Masya Allah. Dan pagi ini, seperti biasa, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan panel kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, syukur. Hari ini kita digandingkan sekali lagi ya. Saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Dr. Muhammad Suki Othman. Alhamdulillah, hari itu kita berganding tentang topik hijrah Ustaz. Syukur. Dan kali ini kita akan digandingkan bersama dengan topik yang maha hebat, Masya Allah, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Jadi kepada anda penonton yang berada di rumah, jom bersama dengan saya Da'i Nizal, kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan dengan cara anda boleh terus membuat panggilan secara live di nombor yang tertera di kaca TV anda, iaitu 1-800-88-1677, ataupun anda boleh terus ke Facebook kami. Jangan lupa untuk like dan juga kongsi FB live kami, Facebook LIS Tanyalah Ustaz TV3. Masya Allah. Jangan lupa kalau ada sebarang persoalan boleh pergi ke poster Nizal dan juga Ustaz, komen di bahagian bawah untuk segala persoalan anda, insya-Allah. Jadi ala hal tak berhajat untuk bercakap dengan lebih panjang. Kita teruskan dengan mukadimah perbincangan tajuk kita pada hari ini, iaitu fiqh tanpa tasawuf, untuk pengenalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Nizal dan juga para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada pagi ini kita dapat berbincang satu topik, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Jadi topik ini besar sebenarnya. Apakah yang akan kita bincangkan dalam topik fiqh tanpa tasawuf? Yang pertama sekali,
kita kena faham apa itu fiqh, apa itu tasawuf. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut perbincangan kita, apa itu fiqh atau apa itu tasawuf. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Fiqh ni makna dia faham. Itu maksud dia. Maksud dari sudut bahasa. Maksud dia adalah faham. Tetapi dari sudut istilah syarak, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum hakam syarak. Sebab itu kalau kita lihat antara doa yang Nabi SAW ajar ataupun Nabi doakan kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Perkataan fiqh kat situ, ya Allah fahamkannya perkara agama. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah ia perkara agama. Itu perkataan fiqh. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Faqih dulu, fiqh dulu, faham dulu sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Dan disebut juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala kehendaki kebaikan padanya, maka dipahamkannya perkara agama. Jadi itu fiqh. Jadi fiqh ini dia merujuk kepada faham, dan dalam konteks syaraknya ia merujuk kepada pengetahuan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan amalan-amalan kita, perbuatan kita, perkataan kita, al-mustanbatah min kitab sunnah yang diambil daripada Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala tasawuf ini, tasawuf adalah daripada perkataan macam-macam lah pandangan ulama. Ada sebut daripada safa. Safa ni makna kejernihan, kesucian hati. Itu ada yang merujuk kepada saf, iaitu merujuk kepada kekuatan barisan umat Islam yang berada dalam satu saf, satu baris yang kukuh, yang satu, bersatu hati mereka. Ada yang merujuk kepada ahli sufah, golongan yang pernah yang duduk di anjung Masjid Nabawi, dan ada yang merujuk kepada suf, iaitu kepada pakaian-pakaian daripada kulit, daripada bulu kambing yang kasar, yang merujuk kepada mereka ni tak pentingkan duniawi. Itu dari sudut maksud, dari sudut bahasanya. Manakala kalau kita lihat hubungan sebenarnya, apa itu kita sebut fiqh tanpa tasawuf ini, dia sebenarnya kita dapat istimbat perkara ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mana tuan-tuan? Kalau kita buka dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 40, kita jumpa hadis ni, hadis yang sahih, iaitu tentang apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang. Ini hadis ni daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun. Ketika mana kami duduk dengan Nabi SAW. Duduk ni buat apa ni? Duduk dengan Nabi. Sahabat ni selalu duduk dengan Nabi, duduk dalam majlis ilmu. Nabi menyampaikan taujihat kepada sahabat. Istala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Tengok rambut hitam, pakaian putih. Sahabat tak kenal siapa dia ni. Kan? Dan tak ada pula tanda-tanda musafir. Kalaulah sahabat tak kenal, biasanya orang datang daripada jauh kan, musafir. Nabi sahabat tak kenal. Dan dia juga tak nampak tanda-tanda musafir. Dia datang jumpa Nabi SAW, dia duduk dekat Nabi, dia tanya pada Nabi, mal Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi SAW pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW sebut Islam itu rukun Islam yang 5 itulah. Kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Okey. Dia kata sadaqta, kamu benar. Kan? Maka sahabat lagi heranlah. Laki-laki ni dia tanya Nabi, kemudian bila Nabi jawab, dia membenarkan pula Nabi. Kemudian dia tanya lagi, mal iman, apa itu iman? Nabi menyebut, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri. Iman itu adalah kamu beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Dia kata lagi, sadaqta, awak benar. Dia tanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan?
kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu hendaklah kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah walaupun kamu tak nampak. Yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kamu. Jadi lepas pada itu dia tanya lagi tentang kiamat, tentang kiamat dan sebagainya. Cuma last sekali hadis panjang. Nabi SAW menyatakan bagaimana fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Jadi di akhir hadis Nabi tanya, kamu kenal tak siapa datang tu? Umar kata, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Nabi kata, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itulah Jibril alaihissalam yang datang kepada kamu nak mengajar agama kamu. Jadi daripada hadis Nabi SAW itu menunjukkan ada kaitan agama ini, kata para ulama, dia terangkum kepada 3 perkara tadi yang disebut dalam hadis, iaitu al-Islam, al-Iman dan ihsan. Yang kalau kita nak apply dalam bentuk disiplin ilmu, al-Islam itu ilmu fiqh, iman itu ilmu aqidah, dan al-ihsan itu ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiganya ini disebut oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain yang wajib dipelajari sebab dia ada kait mengait di antara satu sama lain. Jadi ketiga-tiga itu mesti diseiringkan. Dan kita lihat bagaimana dialog antara Nabi SAW dengan Jibril alaihi salam itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak mengajar sahabat Nabi dan nak mengajar kita semua tentang apa itu kerangka kepada agama. Jadi ketiga-tiga ni merupakan perkara yang sangat penting. Iman kita tahulah itu dalam bab akidah, iaitu awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang itu beriman, apa tanda dia beriman? Mesti ada tanda dia. Pengabdian diri kepada Allah Taala secara zahir yang kita nampak. Apa dia? Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi ini semua perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan zahir, al-a'mal az-zahirah fil ibadat wal ahkam. Amalan zahir dalam ibadat, dalam hukum hakam, itu dipanggil sebagai fiqh. Manakala yang ketiganya, bila kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala, mesti ada dia punya, bukan kita tak nak ibadat itu satu bentuk zahir, itu dia satu benda yang kosong, satu perkara yang tak hidup. Dia kena hidup. Ada roh dia. Jadi itulah yang berkaitan dengan dipanggil al-a'malul batinah. Amal-amal batin. Sebab itu yang diaplikasikan al-ihsan tadi. Al-ihsan itu yang berkaitan dengan keikhlasan yang melibatkan hati kita. Anta'budallah ka'annaka tara. Iaitu hendaklah kamu mengabdikan daripada Allah Ta'ala seolah-olah kamu nampak Allah walaupun kamu tak nampak. Yakin dan percaya Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi di situ kita lihat contoh tadi, setelah beriman pada Allah, dia melakukan amal zahir, kita melakukan ibadat pada Allah, maka ibadat itu mesti ada nilai tasawufnya. Nilai tasawuf itu apa? Khusyuknya. Contoh solat. Tasawuf dekat mana? Dekat khusyuknya, dekat ikhlasnya. Barulah ibadat itu jadi satu ibadat yang sempurna. Sebab tu kita kata, kalau fiqh saja tanpa tasawuf, dia seolah-olah dia buat sesuatu yang melibatkan jasadian. Jasad saja tanpa ruh. Tak ada ikhlas, tak ada kecintaan, tak ada mahabbah, tak ada. Jadi benda tu akhirnya tak hidup. Jadi kosong begitu saja. Maka dengan sebab itu pentingnya fiqh dan tasawuf ini. Jadi tak boleh lagi disebut fiqh tanpa tasawuf ni, memang dia akan menyebabkan tak sempurna. Wallahu a'lam, itu sebagai mukadimah lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cantik penerangan daripada Ustaz, menunjukkan kepada kita bahawa amalan yang berbentuk dalam ilmu fiqh ini kita memerlukan jiwa, roh itu, tasawuf itu sendiri. Masya-Allah. Baik. Soalan pun dah boleh masuk, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, syukur. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk pagi ini, soalan Facebook insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum mempelajari ilmu tasawuf tanpa ilmu fiqh dengan alasan ilmu tasawuf lebih penting kerana ia berkait dengan ilmu hakikat, manakala ilmu fiqh hanya melibatkan perkara-perkara zahir?
Masya Allah, cantik soalan ni. Mohon penerangan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada persoalan daripada Nurul Hidayah yang dikemukakan. Dia bertanya bagaimana kalau belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu fiqh. Sebab dikatakan bahawa ilmu tasawuf ni ilmu hakikat. Ilmu apa fiqh ni ilmu zahir saja. Jadi mesti ada hakikat. Tak perlu ada zahir. Dia gini, kalau kita nak makan buah, sebelum sampai ke isi tu, kita kena kupas kulit dulu. Ada kulit. Bagaimana kalau buah tak ada kulit kan? Buah rambutan kan? Jadi begitu. Jadi di situ, seolah bila orang nampak bahawa tasawuf itu ilmu hakikat. Dia nak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita sebut tadi al-ihsan. Al-ihsan itu. Itu yang diambil daripada tasawuf itu, daripada al-ihsan. Yang disebut an ta'budallah ka'annaka tarah itu. Jadi bagaimana ihsan itu wujud kalau tidak ada fiqh? Nak ikhlas. Ikhlas dalam buat apa? Kan? Jadi maknanya persoalan yang kata ilmu tasawuf saja tanpa fiqh, sudah tentulah ia akan menjadi seseorang itu jauh daripada kebenaran. Dia akan rosak. Sebab apa? Sebab dia mudah tersasar daripada kebenaran sebab dia tidak ada asasnya. Asas fiqhnya, asas pengabdian diri kepada Allah Ta'ala secara zahirnya. Jadi dia nak batinnya zahir tak ada. Dia tak akan berlaku seumpama itu. Manusia pun, dia terdiri daripada jasad dan roh. Kalau ada roh saja, jasad tak ada. Kita nak kata apa? Ada roh saja, jasad tak ada. Halimunan kot kan? jadi maknanya dia tak akan berlaku. Begitu juga kalau ada jasad saja, tak ada roh. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi mati. Dia kaku. Maka kedua-duanya perlu diseiringkan, kita sebut tadi. Sebab itu dakwaan-dakwaan yang menyatakan, oh kita belajar tasawuf itu ilmu hakikat. Ni fiqh-fiqh ni ilmu kulit je. Ini dakwaan-dakwaan orang yang membawa kepada kesesatan. Jelas itu ajaran sesat. Yang macam tu. Sebab apa? Sebab ia bercanggah dengan kaedah tasawuf itu sendiri. Tasawuf dia tak boleh lari daripada al-ahkam syar'iyyah, daripada hukum hakam syarak yang perlu dilaksanakan. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz memberikan penerangan, memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Ala kulli hal, kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi kita bersama dengan penonton setia, bersama dengan keluarga besar rancangan Tanyalah Ustaz. Kita berada di dalam satu majlis ilmu, majlis yang penuh dengan keberkatan. Kita membicarakan tentang pengajian fiqh pada hari ini, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Masya Allah. Kalau tadi Ustaz telah pun memberikan penerangan betapa pentingnya ilmu tasawuf itu sendiri yang tidak akan terlepas daripada ilmu fiqh untuk kita mengetahui hukum hakam syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada Puan Rahimah. InsyaAllah. Maafkan saya, Puan Rahimah Saud. Soalannya adalah, ilmu fiqh dipelajari supaya amalan yang dituntut dapat ditunaikan. Dalam fiqh ada khilaf dan kita akan tahu sejauh mana pengetahuan kita mengenainya. Tetapi jika kita mempelajari tasawuf untuk melengkapkan diri untuk beramal, apakah sukatan tasawuf yang perlu kita sampai? InsyaAllah, alhamdulillah, satu soalan yang berkualiti. Apakah sukatan ilmu tasawuf yang perlu kita sampai? Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rahimah, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Puan Rahimah yang bertanya soalan. Dia kata bahawa tentang ilmu fiqh kita ketahui ada khilaf dan sebagainya. Ialah khilaf ni dalam perkara-perkara yang sebenarnya yang memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan dari sudut amalan, amalan-amalan kita. Dan ilmu tasawuf ni bagaimana? Adakah
bagaimana kadar sukatan dan seumpamanya. Dan ilmu tasawuf ni ilmu yang kita nak membaikkan hati. Sebab itu ada yang menyatakan daripada al-amalul batinah, daripada amalan-amalan yang melibatkan batin, iaitu antaranya al-yaqin, keyakinan kita. Bagaimana nak meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas, keikhlasan kita, sebagaimana firman Allah Taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menghasilkan tawakal, al-mahabbah, kasih sayang, tawakal. Ini semua yang melibatkan amalul batinah, amalan-amalan hati, redha, sabar. Sabar ni kita benda itu benda yang termaktub dalam ataupun yang datang daripada kekuatan jiwa kita. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan laisa syadid bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Nabi kata bahawa bukanlah orang yang kuat itu orang yang dapat menumpaskan lawan. Maknanya jenis bergusti tumbuk orang jatuh, bukan begitu. Tapi yang betul-betul kuat yang dapat jaga hati dia, kontrol diri dia ketika marah. Sebab apa? Sebab itu berkaitan dengan a'malul batinah, amalan-amalan batin. Al-khasyiyah, contohnya takut kepada Allah Ta'ala. Al-muraqabah, rasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-raja, mengharapkan pengampunan Allah Ta'ala. Asy-syauq, yakni rindu kepada Allah. Mujahadatun nafs, mujahadah jiwa kita. Muhasabah, itu semua perkara-perkara yang melibatkan hati. Yang apa tujuan dia sebenarnya tasawuf ni adalah untuk kita sampai ke tahap ihsan tadi, sampai ke tahap ikhlas tadi dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ni kadang-kadang bila orang sebut tasawuf ni, kadang dia ambil benda lain. Dia ambil perkara yang kata ini hakikat sesuatu. Sampaikan perkara-perkara yang tak disuruh oleh Allah Taala pun dibuat juga, dicari juga. Contohnya dicari hakikat zat Allah. Macam mana? Jenuh nak mencari Ustaz. Hakikat ruh dicari. Ini kononnya ini tasawuf lah. Ini bukan. Itu bukan tasawuf. Sebab itu kadang-kadang tasawuf ini dicumari oleh mereka yang membawa satu ajaran-ajaran sesat. Yang akhirnya orang nampak, oh inilah tasawuf. Sedangkan itu bukan tasawuf. Itu adalah sesat. Jadi dia percaya kepada minta tolak benda-benda, kita kata benda-benda tahyul, khurafat, apa semua. Dia kata itulah tasawuf kan. Setiap orang tu ada kasyaf ni, ada karamah dia kan. Dia pukul rata semua sekali. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku. Maka dengan sebab itu, sukatan tasawuf yang perlu dipelajari adalah untuk bagaimana kita nak mujahadatun nafs, nak bermujahadah jiwa kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai tahap ihsan itu. Ya, Masya-Allah. Allahu alam. Cantik penerangan daripada Ustaz tadi. Saya nak highlight satu perkara. Ustaz ada sebut tentang muraqabah, rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika kita berfik, maknanya melakukan amal ibadah Ustaz ya, rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada jiwa, ada nilai agama, ada roh ketika beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya. Jadi nampak tak kepentingan menonton rancangan? Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan bila kita tengok rancangan ini, bertambah lagi rasa khusyuk kita dalam nak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, iaitu soalan daripada Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar bahawa kesukaran dalam memahami ilmu tasawuf, ilmu Allah, seperti memahami sifat-sifat mahmudah dan mazmumah yang terkandung dalam hati manusia menyebabkan ada di kalangan umat Islam kurang berminat untuk mempelajari ilmu tasawuf, sebaliknya lebih berminat mempelajari ilmu fiqh seperti berkaitan dengan cara berhadas, solat, puasa dan sebagainya? Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Encik Abdul Karim Sufyan ya. Terima kasih pada soalan tersebut. Ya, kadang-kadang itu merupakan satu mentaliti, iaitu orang belajar fiqh ni senang. Sebab apa? Sebab fiqh ni dia berkaitan dengan amalan kita seharian, apa yang kita buat. Tasawuf ni dia berkaitan benda-benda yang dia kata dalam-dalam, dia kata.
Macam mana kita nak belajar? Benda susah, benda yang payah. Sebenarnya saya sebut tadi bahawa dia memandang tasawuf dalam konteks yang tak apa nak tepat. Kerana dia memandang benda tu susah, kan? Benda tu payah nak belajar. Sedangkan perkara-perkara yang melibatkan kesabaran, redha, macam mana nak bagi hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takkan itu payah. Itu berkaitan dengan jiwa yang perlu kepada usaha yang dilakukan secara berterusan. Contoh khusyuk, memanglah Allah Taala sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, berjayalah, mendapat kemenanganlah orang yang beriman. Siapa mereka itu yang khusyuk dalam solat mereka. Khusyuk ni apa? Khusyuk itu datang daripada tasawufnya, daripada hati jiwanya yang perlu kepada mujahadah. Sebenarnya dalam konteks ilmu itu dah jelas. Kita faham sebenarnya, cuma dalam konteks pelaksanaan saja itu yang nampak kesukaran. Kerana apa? Kerana hati ini satu tempat yang mudah berbolak-balik. Mudah ke sana ke sini. Sebab itu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dalam hati manusia ada seketul daging, kalau baik baiklah seluruhnya, kalau tak baiklah orang itu. Apa dia? Itulah qalb, hati. Sebab itu ilmu tasawuf ilmu yang berkaitan dengan hati. Sebab itu kalau kita lihat juga antara doa yang banyak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat daripada Ummu Salamah, isteri Nabi. Dia kata bila orang tanya dia apakah doa yang paling banyak Nabi baca, dia kata bahawa ketika bersama dia tengok Nabi baca doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Doa yang berkaitan dengan hati. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang boleh yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Ini antara doa yang paling banyak yang Nabi baca dan tak dinafikan. Yang paling banyak sekali riwayat Anas bin Malik menyatakan doa Nabi paling banyak, doa yang kita selalu baca itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang panggil doa landing. Doa landing. Doa landing. Sebab apa? Sebab tu imam bila baca sampai ke doa tu, dia berkata nak habis dah tu. Nak habis dah tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah bagilah kebaikan pada kami di dunia dan kebaikan di akhirat. Tetapi yang kedua banyak seorang ulama sebut adalah doa yang kita sebut tadi, ya muqallibal qulub. Sebab apa? Sebab nak memberi kekuatan kepada jiwa kita. Itulah. Ya, Wallahu alam. Biasanya doa landing tu ketika tahlil tu memang dinanti-nantikan Ustaz Ya. Masya-Allah. Okey, baik, kita ada pemanggil kita yang pertama untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuan. Soalan saya begini, doktor. Doktor ada menyebut tadi kalau belajar ada fik tanpa tasawuf seumpama jasad tanpa roh. Jadi soalan saya begini, doktor. Kadang-kadang kita ni belajar dah ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni. Tapi bila kita mendirikan solat, masalahnya bila kita mendirikan solat, untuk kita seimbangkan antara ilmu fiqh dengan ilmu apa yang dikatakan tasawuf tadi, seumpama roh dengan jasad tadi. Apabila kita solat, fikiran kita tak pernah khusyuk lah, Pak. Ni doktor. Kadang-kadang masa itulah teringat kunci hilang apa semua. Pemikiran lepas kita tak tahu ke mana-mana. Rakaat pun dah tak ingat. Kadang-kadang 2 ke 3 ke doktor. Jadi soalan saya, bagaimana kita dah belajar ilmu, tapi untuk melaksanakan, untuk mempraktikkan itu bukan satu perkara mudah, doktor. Kalau boleh doktor berikan tip ataupun kaedah yang terbaik supaya kita mendirikan solat tu dua-dua tu ada sekali, Ustaz. Iaitu apa yang dikatakan ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf itu seiring dengan apa yang kita belajar dan kita praktikkan ataupun kita laksanakan dengan cara yang terbaiklah, doktor. Kalau boleh doktor, mohon pencerahan doktor pada pagi ini. Itu saja soalan saya, doktor dan Dai. Terima kasih banyak, doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik daripada pemanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Omar Abdul Majid.
cara aplikasi yang terbaik gabungan antara ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf ketika melaksanakan solat. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid, pemanggil setia Tanyalah Ustazah. Alhamdulillah, soalan yang baik pada pagi ini, iaitu tentang macam mana aplikasi. Dia sebenarnya begini, kepentingan untuk kita mengetahui fiqh, pertama, dalam solat sebagai contoh. Fiqh itu apa dalam solat? Kita mengetahui rukunnya, mengetahui syaratnya. Apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk memastikan supaya ibadah yang kita lakukan itu sah. Itu yang pertama. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka dia tertolak, rejected, tidak diterima. Maknanya fiqh itu dia mengajar pada kita rukun. Rukun solat apa? 13 rukun solat kan. So nak kena ikut rukun tu. Kalau tak kena dengan rukun tu, awal-awal lagi rejected dah. Awal-awal lagi ditolak dah solat tersebut. Tak diterima di sisi Allah Ta'ala. Tolak dah. Jadi itu pentingnya kita mengetahui fiqh. Tasawuf ni untuk apa pula? Sampai martabat khusyuk tadi, martabat ihsan tadi. Supaya dia bukan sekadar solat yang kita tunaikan itu sah. Sah satu. Pahala belum tentu. Pahala belum tentu, baru sah baru. Tapi kalau daripada awal tak sah dah, fiqh tak ada, maknanya macam mana nak kira? Tak kira dah, fail awal lagi. Okey, dah sah, fiqh dah cantik dah. Sah, okey. Yang kedua, nak supaya diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima di sisi Allah Taala. Baru datang tasawuf kat situ. Macam sebab itu dalam hadis Nabi sebut tentang bagaimana solat seseorang itu ada dapat pahala 1/8, 1/6, 1/4, 1/2. Semuanya itu berkaitan khusyuknya di dalam solatnya. Setelah solat, tapi dengan syarat solat itu sempurna. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis Nabi tentang ada seorang lelaki yang datang ke masjid tunaikan solat. Tunaikan solat, kemudian tengok Nabi dalam masjid, dia jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, dia bagi salam dekat Nabi. Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab tadi kamu tak solat. Dia pun heran. Dah solat, Nabi kata tak solat. Kemudian dia pergi solat semula. Habis solat, dia jumpa Nabi lagi. Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab kamu tak solat. Dia solat lagi. Kan? Makna 3 kali solat dah. Pergi jumpa Nabi, Nabi suruh ulang juga. Akhirnya baru dia tanya Nabi solat bagaimana? Rupanya solatnya tidak bertepatan dengan fiqh. Tak kena. Nabi suruh ulang situ. Sebab apa? Sebab tak betul. Kan? Jadi pertama nak kena betul, itu fiqh. Yang kedua, tasawuf tadi adalah untuk kita memastikan ia diangkat, diterima oleh Allah Ta'ala bila mana kita khusyuk. Baik, macam mana nak khusyuk? Macam nak sampai tahap macam tu? Itu yang disebut sebagai mujahadah. Kita kena buat secara berterusan. Dia bukan benda yang terus belajar, terus dapat. Dia beginilah. Katakan kita belajar hari ni musim PKP ni, PKPB, PKPP dan sebagainya. Musim ni ramai orang buat kuih, ramai orang masak, betul kan? Dia dah belajar masak, buat cupcake contohnya, buat cupcake. Okey, dia belajar cupcake. Dia dah ilmu tentang cupcake. Macam mana dia nak bagi mahir, nak bagi betul-betul memang pure lah, memang orang suka lah. Hari-hari dia buat. Hari-hari buat, lama-lama dia mahir lah. Bila mana dia expert. Tapi kalau buat hari tu, buat, lepas tu tinggal. Lepas tu nanti pula, sebulan depan pula buat pula. Tu tinggal pula. Agak-agak sempurna tak sempurna. Jadi makna situ, dia perlu kepada mujahadah secara berterusan. InsyaAllah barulah akan dapat suatu kualiti yang diharapkan. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz memberikan kefahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin amin Allahumma ya amin. Jadi ilmu fiqh dan tasawuf itu haruslah disepadukan, digabung sekali untuk membuahkan hasil yang sangat baik. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, iaitu soalan daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah antara fiqh tanpa tasawuf boleh berlaku fasik? Itu adalah soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua adalah, bagaimana dengan akidah seseorang jika tiada panduan fiqh
tanpa tasawuf yang melibatkan ilmu zahir dan ilmu batin? Mohon penjelasan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih persoalan yang dikemukakan. Adakah antara fik tanpa tasawuf boleh berlaku fasik? Sebenarnya ia merujuk kepada kata-kata yang dinisbahkan kepada Al-Imam Malik. Dikatakanlah walaupun banyak qaul, banyak aqwal, sama ada ia benar-benar kata-kata Imam Malik ataupun ia merujuk kepada Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, seorang ahli sufi. Itu perbincanganlah. Cuma saya nak sebut kata-kata itu apa? Iaitu man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Itu yang dikatakan, iaitu sesiapa yang belajar ilmu fiqh tetapi tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia menjadi fasik. Dan sesiapa yang belajar ilmu tasawuf tidak belajar ilmu fiqh, dia jadi zindiq. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan sesiapa yang menghimpunkan kedua-duanya, maka itulah yang sebenar-benarnya, hakikat yang sebenarnya. Perlu kepada kedua-duanya sekali. Jadi apa makna dia ni? Maknanya kalau orang yang belajar fiqh tak belajar tasawuf boleh jadi fasik. Sebab apa? Fasik ni apa? Fasik ni seseorang yang melakukan dosa. Jadi maknanya dia belajar fiqh, dia tahu dari soal amal ibadat dan sebagainya. Tetapi kekuatan hubungan dia dengan Allah masih lagi tak okey. Jadi walaupun dia laksanakan secara zahir, hati dia tak masuk. Jadi memudahkan dia melakukan benda-benda mungkar. Dia masih lagi buat benda mungkar, benda fasik, benda yang melibatkan keingkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat ayat Quran, Allah Taala sebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat itu fiqh. Okey, pelaksanaan salat itu. Salat yang bagaimana yang boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Sebab apa? Sebab kita lihat hari ini ramai juga solat, buat juga mungkar. Masih lagi buat kemungkaran. Buat juga benda fasik. Kan? Buat juga dosa. Kan? Dosa besar pun ada. Walaupun dia solat. So bagaimana? Maka di sinilah kita kata tidak ada relation fiqh dengan tasawuf tadi, menyebabkan dia masih lagi melakukan benda-benda fasik. Sebab apa? Sebab fiqh saja. Sebab itu kalau kita lihat ayat tersebut, kita baca depan sikit. Sebelum ayat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada keji dan mungkar. Tengok ayat depan. Allah Taala sebut apa? Wa aqimis salah. Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Kerana sesungguhnya salat itu boleh mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maknanya Allah tak suruh tunaikan salat, dirikan salat. Apa maknanya? Maknanya berbeza. Tunaikan salat dan dirikan salat itu benda yang berbeza. Dari sudut hukum syaraknya. Sebab kalau tunaikan solat, tunai fiqh saja. Kena dengan syarat, kena rukun, selesai. Dia solat, pakai baju curi. Kan? Solat juga. Sah tak solat dia? Sah. Sah. Tapi ni macam mana ni? Sempat lagi solat ni ambil barang orang dah lagi. Baru ni viral dalam diviralkan bagaimana tengah solat pun boleh ambil barang orang lagi kan. Curi dan sebagainya. Jadi maknanya, luarannya, solatnya sah bila kena dengan apa fiqhnya. Tetapi dia tidak ada nilai apa yang Allah sebut wa aqimis solat, dirikan solat. Sebab dirikan itu dia merujuk kepada kesepaduan antara fiqh dan tasawuf, yang mana didirikan, dilaksanakan, didirikan dengan penuh, di samping secara tepat mengikut hukum syarak, dan ianya dibuat dengan penuh keikhlasan dan khusyuk, dengan penuh kesempurnaan. Sebab itulah para ulama menyatakan syarat ibadat kita nak diterima ni tak boleh lari daripada dua benda. Yang pertamanya tepat mengikut hukum hakam fiqh. Yang keduanya adalah ianya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni tasawuf dan kaitan dengan akidah tadi. Kedua disebut oleh Syekh Asy-Syanqiti, ditambah satu lagi, mestilah berdasarkan akidah yang sahih. Kalaulah dua ni cantik tapi akidah tak ada, tak beriman pada Allah, tak jadi juga, sebab benda tu benda yang asas.
Wallahu a'lam. Wallahu alam. Cantik penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan memberikan penerangan yang sangat bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita hadamkan ilmu yang Ustaz berikan kepada kita. Kita tawakuf seketika, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya dan Ainizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak penyakit COVID-19 daripada kita semua, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Berikut adalah mengenai status terkini COVID-19 di Malaysia pada 3 November 2020. Kes baharu sebanyak 1,054 dan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 34,393, manakala untuk kematian baharu sebanyak 12. Mudah-mudahan kita semua masih lagi menjaga standard yang telah pun diberikan kepada kita untuk kita memutuskan rantaian penyakit ini. Mudah-mudahan pada masa yang sama kita jaga, kita teruskan berdoa, teruskan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama-sama kita mengambil tindakan yang paling terbaik, sentiasa memakai topeng muka dan pada masa yang sama untuk kita memakai hand sanitizer dan mengikuti perkembangan semasa, insya-Allah. Mudah-mudahan amin amin Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan perbincangan kita untuk pagi ini berkenaan ada satu soalan Ustaz, insya-Allah. Ya. Boleh? Kita teruskan. Okay. Ada sesetengah individu, bukan individu lah, saya kira ini sebagai satu soalan yang umum. Ada sesetengah menganggap bahawa ilmu tasawuf ini sebagai satu ilmu yang eksklusif dan ianya dipelajari oleh orang tertentu sahaja, iaitu yang sudah mahir dalam ilmu fiqh serta tauhid. Jadi mohon pandangan Ustaz mengenai persoalan ini, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Jadi ilmu tasawuf yang bersifat fardu ain, dia merupakan satu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang. Dia bukan bersifat eksklusif kepada orang tertentu saja. Kalau dalam konteks fardu kifayah tak apalah untuk mendalami lagi dengan cabang-cabang dia, perbahasan dia, itu bagi kepada ahlinya. Begitu juga dalam bab fiqh macam tu juga. Kalau kita nak belajar ni benda-benda yang menjadi asas untuk kita amalkan, tetapi benda yang melibatkan perbincangan yang lebih mendalam, cabang-cabang dia, dia punya perbahasan khilafiyah dan seumpamanya, itu kita serahkan kepada yang takhasus, yang ahlinya. Tetapi sekurang-kurangnya sebagai perkara yang basic, perkara yang asas, memang wajib belajar. Dia tak ada kecuali. Sebab itu kalau kita lihat tadi, berdasarkan kepada hadis yang mula-mula yang saya bacakan tadi, yang saya huraikan tadi, hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW, iaitu Zaka Jibril, seulang sekali lagi, Nabi katakan, Zaka Jibril ya'tikum liyu'allimakum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu, nak ajar pada kamu agama kamu. Jadi antaranya nak ajar kepada agama kamu itu adalah nak ajar perkara yang melibatkan tiga-tiga tadi, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Dan ihsan itu yang disebut sebagai tasawuf tadi. Dan tasawuf itulah yang disebut oleh para ulama, sebagai contoh disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, dia kata fa maqsudul kalam al-hathu 'ala al-ikhlas fil ibadah wa muraqabatil 'abd rabbahu tabaraka wa ta'ala fi itmamil khusyu' wal khudu'. Maksud daripada ihsan itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW itu, dia kata Imam Nawawi, fa maqsudul kalam, maksud daripada apa yang disebut itu al-hathu 'ala al-ikhlas fil ibadah, satu galakan, satu arahan
untuk kita ini ikhlas dalam ibadah kepada Allah, wa muraqabatul abd rabbahu tabaraka wa taala, dan merasakan diri kita ni, hamba ni merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala fi itmamil khusyuk' wal khudu', dalam menyempurnakan khusyuk dan juga khudu'. Ya, maka dengan sebab itulah begitu juga disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata apa? Al-ihsan huwa ayya'budal mu'min rabbahu fid dunya ala wajhil hudur wal muraqabah ka'annahu yarahu biqalbihi yanzuru ilaihi fi hal ibadatihi. Iaitu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia kata ihsan itu, yang kata tasawuf itulah yang disebut tasawuf itu, ihsan, martabat ihsan ayya'budal mu'min rabbahu fid dunya, seseorang hamba Allah Ta'ala, orang mukmin di atas dunia ni, dia nak beribadat kepada Allah Ta'ala ala wajh hudur wal muraqabah, dalam keadaan dia merasai pengawasan Allah, hadir hatinya, Allah mengawasi dirinya, ka'annahu yarahu biqalbihi, seolah-olah dia nampak dengan hatinya itu, wa yanzur ilaihi fi hal ibadati, dan Allah melihat keadaan ibadat dia yang dilakukan kepada Allah. Jadi perkara ini perkara yang kita kata benda asas. Yang kata oh tak boleh, ini eksklusif. Takkan nak belajar bab ikhlas tu eksklusif. Nak belajar bab muraqabah, kita rasa duduk di mana pun Allah melihat kita, itu eksklusif. Tidak. Itu merupakan perkara yang memang menjadi satu kewajipan. Sebab tu saya nak buat satu cerita. Sempat lagi masa ada sempat lagi Ustaz, insya-Allah. Nak buat cerita. Satu cerita tentang ini, dalam kitab disebutlah, saya ringkaskan simpulan dia. Ada seorang guru ni, dia mengajar kepada anak murid dia ilmu fiqh. Belajar apa? Ajar sembelih ayam. Okey, sembelih ayam lah, semua pakat reti semua. Fiqh ni mengajar kita kalau sembelih ayam ni tak kisahlah sembelih apa pun, haiwan yang halal dimakan kan, kena putus dua urat, iaitu urat mari dengan urat halqum. Okey. Belajar apa semua, potong cantik apa semua. Satu hari tok guru dia bagi test kepada para pelajar dia. Dia kata okey, ambil seekor ayam, ambil satu pisau. Kamu pergi sembelih ayam ni. Pergilah kat mana saja, yang penting aku nak kamu sembelih di tempat yang tak ada siapa tengok. Pergilah sembelih. Ikut ilmu yang aku ajar ni. Anak murid membawa lah ayam ni, seorang seekor ayam bawa, tengok cari tempat-tempat tak ada orang, ada tengok masuk dalam parit lah, sembelih sangat cantik. Ada yang naik atas pokok pun ada kan. Ada yang nyorok belakang pokok. Ada yang macam-macam cerita lah. Masing-masing selepas pada tu selesai bawa pada Tok Guru. Tok Syekh, Tok Guru. Ni. Tok Guru tengok, oh betul-betul cantik apa semua. Semua sembelih elok, kena dengan urat, kena dengan fiqh tadilah. Tiba-tiba ada seorang ni, dia mari bawa ayam hidup. Pisau pun tak berdarah apa lagi. Ayam hidup. Maka Tok Syekh ni kata, kan aku suruh sembelih tadi, orang lain semua sembelih elok, ya kamu sebab tak sembelih, tak reti kan? Dia kata, ya Tuan Guru, ya Syekh. Tok Syekh sebut tadi, Tok Guru sebut tadi, untuk saya sembelih di tempat yang tak ada siapa tengok. Saya pergi duduk kat mana pun, tak ada tempat yang tak ada siapa tengok. Mesti ada yang tengok. Kan? Jadi Tok Guru kata, siapa tengok? Dia kata, Allah yang tengok saya. Walaupun saya berada dalam parit ke, belakang pokok ke, atas pokok ke, Allah sentiasa memerhatikan. Muraqabah itu. Maka Tok Guru perlu anak murid dia, inilah yang aku nak kamu sampai tahap ini. Bukan sekadar belajar fiqh, tapi belajar ihsan, belajar tasawuf. Itu namakan tasawuf, dia tasawuf akhlak. Kita jangan bila sebut tasawuf ni dia tengok benda pelik-pelik berjalan atas air tu. Kadang-kadang orang kita jadi pelik tu. Jadi masalahnya dia pandang tasawuf tu boleh berjalan atas air. Boleh terbang di udara. Ya itu jadi masalahnya kan. Itu bercampur, bukan semuanya betul. Sebab kadang-kadang puak-puak yang melakukan perkara-perkara sihir pun boleh terbang juga. Sebab itu kata Imam Syafi'i, dia kata apa? Lau ra'aitum sahibal bid'ah yatiru fil hawa fala taqtaru bih. Kalau kamu tengok pelaku bid'ah itu dia boleh terbang atas udara, jangan kamu terpedaya dengannya. Jangan anggap itu tasawuf, itu syaitan tu. Jadi itu kewajipan untuk kita belajar. Dia bukan hak eksklusif kan. Wallahu Masya-Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu penerangan, satu kisah yang begitu menarik, mudah untuk kita aplikasikan. Mudah-mudahan ada kefahaman yang bermanfaat kepada kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, silakan tuan. Ada dua perkara lah. Satu ni tentang kita belajar tanpa guru. Bolehkah fiqh dipelajari tanpa guru melalui kitab-kitab yang dibeli dan internet dan sebagainya, dan hanya tasawuf saja kita perlukan guru pasal dia tinggi dia punya itulah pengajian dia. Dan lagi satu, bolehkah kita berguru dengan guru berfahaman mazhab yang lain, umpamanya mazhab Hambali, Maliki dan Hanifi? Terima kasih. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada pemanggil kita, Tuan Abdullah, satu soalan yang sangat berkualiti. Bolehkah seandainya kita nak mempelajari ilmu tasawuf ataupun ilmu fiqh tanpa berguru, maknanya secara online lah, berguru dengan Syekh Google, Syekh YouTube dan sebagainya. Dan soalan yang kedua adalah, bolehkah kita mempelajari ilmu fiqh dengan guru yang berlainan mazhab dengan kita? Apakah pandangan Ustaz, insya-Allah? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia kita belajar apa pun, kita kena berguru. Itu merupakan satu kewajipan. Sebab itu Nabi SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai guru. Bukan Allah Ta'ala bagi Quran, bagi macam tu saja. Tidak. Quran itu sebagai panduan pada kita. Kita boleh baca je, nak baca. Ni baca, tengok apa-apa hukum hakalan tu. Tak. Allah hantar pula Nabi SAW untuk mengajar Quran kepada kita. Itu sebagai contohnya guru. Jadi, daripada situ, apa-apa ilmu, ilmu fiqah ke, ilmu tasawuf ke, ilmu akidah ke, ilmu apa sekalipun, hatta ilmu duniawi hari ni, ilmu fardu kifayah, matematik ke, sains ke, hatta bahasa Melayu. Orang Melayu, dia belajar bahasa Melayu, kena berguru atau tidak? Kena berguru, Ustaz. Kena berguru. Kena berguru. Dia kata, Allah, bahasa aku. Hari-hari aku bercakap. Kan? Cuba dia tak berguru, tengok apa akan jadi. Masuk periksa SPM, dapat 9. Orang Melayu, cakap bahasa Melayu, tiba-tiba subjek bahasa Melayu dapat 9. Sebab apa? Sebab tak berguru. Itu contoh mudah yang kalau kita nak nampak lah kan. Contoh mudah yang kita nak nampak. Begitu juga teman-teman fiqh. Fiqh itu saya sebut daripada awal tadi. Al-fiqhu bimakna al-fahmu. Fiqh itu maksud dia faham. Berapa ramai orang yang belajar tak faham. Dia tak faham. Tak faham pula, kalau tak berguru nak tanya pun tak boleh. Dia pakai baca-baca. Ni ikut, dia faham ikut sendiri. Bila faham ikut kepala dia sendiri, jadi akhirnya amalan dia, amalan yang tidak bertepatan dengan ilmu rejected. Kita sebut tadi, Nabi dah bagi tahu tentang perkara tersebut. So tak boleh. Jangan anggap semua ilmu kena belajar. Asasnya. Lepas tu nak baca boleh. Nak meluaskan pembacaan boleh. Tapi sebagai asas kena belajar. Kena menuntut berguru. Itu pertama. Yang kedua, boleh tak kita belajar semua mazhab? Boleh kalau mampu. Kalau kita mampu. Tapi ikut kemampuan kita lah. Sebab tu guru saya almarhum Syekh Dr. Nuh Salman Al-Qudah, bekas Qadhi Qudah Jordan, almarhum Syekh Nuh rahimahullah, pernah saya dan sahabat-sahabat ketika mana bertalaqi dengan beliau, bertanya secara langsung tentang perkara ini. Soal kita belajar kepada mazhab-mazhab yang lain ni, dia kata beginilah, dia kata mula dengan satu mazhab dululah. Kalau kita mazhab Syafi'i, belajar mazhab Syafi'i dulu, bagi reti dulu sebagai foundation, asas tu kukuh Sesuai dengan uruf kita, Ustaz. Jadi kalaulah kita terus belajar macam-macam, sekali kita pun jadi pening banyak sangat. Sekali nak bab wuduk je tak selesai lagi, belum lagi nak bab yang lain kan. Jadi maknanya guru saya berpesan, dia kata belajar satu mazhab dulu. Macam kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, kita belajar mazhab Syafi'i dulu. Tapi tidak menghalang kalau kita travel tempat lain. Kita pergi Pakistan, kita pergi Turki, sana mazhab Hanafi. Kita belajar mazhab Hanafi, tidak ada masalah. Sebab empat mazhab itu diterima. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Kalau ikut susunannya begitu. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. Imam Malik bin Anas meninggal 179 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241 Hijrah. Ikut empat-empat ni diiktiraf, boleh kita belajar, tak ada masalah. Tetapi sebagai asasnya kita belajar
yang pertama dulu. Contohnya ambil mazhab Syafi'i dulu, kita mazhab Syafi'i, lepas tu dah reti semua, dah belajarlah sebagai ilmu tambahan. sebagai ilmu tambahan. Mudah-mudahan insya-Allah. Alhamdulillah, cantik penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan ada manfaat kebaikan kepada kita. Kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, waktu yang penuh dengan keberkatan. Kita duduk satu dalam majlis ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu rezeki yang melimpah ruah. Masya-Allah, itu berbentuk di dalam kefahaman di dalam agama itu sendiri. Dan pada hari ini kita masih lagi mengkaji tentang pengajian fiqh, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Masya-Allah, tabarakallah. Saya ada satu soalan untuk panel kita, masya-Allah, berkenaan dengan Ustaz. Apakah bidang-bidang ilmu fiqh yang perlu kita pelajari khususnya kepada umat Islam pada hari ini menurut pandangan Ustaz, insya-Allah? Baik, terima kasih. Bidang ilmu fiqh ni sebenarnya ilmu yang mengatur kehidupan kita secara keseluruhannya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Jadi maknanya dia merupakan satu ilmu yang sangat luas. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini aku lengkapkan bagi kamu agama kamu, aku sempurnakan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Jadi apakah bidang ilmu fiqh ni sebenarnya? Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhab al-Imam Syafi'i, menyatakan kepada kita bahawa bidang ilmu fiqh ni, saya buat cara ringkas, disebut ke situ 7. Disebut dalam kitab tersebut, dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Manhaji, dia kata 7. Yang pertamanya al-ibadat. Al-ibadat ni dia merujuk kepada ibadat khusus yang kita laksanakan. Fiqh belajar tentang solat, puasa, zakat, haji, taharah, kan. Yang keduanya al-muamalat. Al-muamalat ni merujuk kepada pada hari ini kita sebut sebagai ekonomi Islam lah, sebagai contohnya, ataupun hubungan manusia sama manusia dalam konteks jual beli, perniagaan, hutang piutang, gadaian dan seumpamanya. Fiqh mengajar bagi kita ni macam mana nak hidup dalam keadaan macam tu, kan. Contohnya disebut tadi, fiqh mengajar kita kalau orang dalam bab ekonomi tadi, dalam bab muamalat tadi, kan, muamalat maliyah, kan, contoh dia nak pergi kepada sesuatu yang melibatkan keuangan, dia kena pastikan dia bebas daripada riba. Wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Tapi yang saya heran sikit sentuh, hari ni kedai pajak gadai yang konvensional itu, pawn shop itu, dia tumbuh bagai cendawan. Hatta di kawasan Muslim, majoriti Muslim pun banyak kedai-kedai macam ni. Itu riba. Sebab apa orang kita terlibat? Sebab apa? Sebab dia tak faham fiqh ni. Sedangkan arwah nu ada yang melibatkan yang Islamik punya. Baik, muamalah. Yang ketiga, munakahat, mengatur urusan nikah kahwin. Macam mana tanggungjawab suami, isteri, cerai, talak dan sebagainya, tanggungjawab hadanah dan pelbagai lagi. Itu disebut sebagai munakahat ataupun al-ahwal syakhsiyah. Yang kemudian yang keempatnya al-uqubat. Al-uqubat ni adalah merujuk kepada undang-undang jenayah Islam, qisas, hudud, ta'zir, yang memberi keamanan kepada manusia. Kemudian yang kelimanya yang disebut dalam kitab fiqh Manhaji itu lagi ialah siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah, politik Islam, iaitu bagaimana kewajipan pemimpin untuk melaksanakan keadilan kepada rakyat dan kewajipan rakyat untuk taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang tak bercanggah dengan hukum syara'. Kemudian yang keenamnya ilmu siyar. Siyar ni merujuk kepada al-alaqat bainad dawliyah, iaitu hubungan antara bangsa, antara negara dan negara. Negara Islam dengan negara bukan Islam macam mana, perjanjian macam mana. Nampak tak betapa luahnya ilmu fiqh ni sampai kepada peringkat dunia, peringkat antarabangsa. Dan kemudian lagi yang ketujuhnya kata Syekh Mustafa Bura dalam kitab tersebut, dia panggil ilmu adab wal akhlak. Ada adab yang simple,
Contoh cara nak makan. Samillah, baca bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makan yang ada di hadapan kamu dulu. Itu juga fiqh ajar pada kita. Ada adab yang simple-simple, cara masuk tandas macam mana, kan? Jadi mana ada agama ajar sampai tahap macam tu. Jadi daripada sekecil-kecil perkara. Sebab tu sahabat Nabi kata, Rasulullah ajar pada kami semua benda, hatta cara nak sucikan diri daripada najis pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna daripada benda kecil sampai benda dunia, peringkat kenegaraan, semuanya ada dalam dalam fiqh. Sebab itu hari ni pula orang bincang fiqh waqi' pula, fiqh reality pula, apa yang berlaku pada hari ni, kan. Jadi maknanya fiqh ni satu ilmu yang sangat-sangat luas kerana ia berkaitan dengan al-a'malul zahirah, tentang amalan zahir yang kita lakukan. Jadi makna sebab itulah dianya satu ilmu yang sangat-sangat luas yang kita kena belajar, terutama apabila kita nak melakukannya, kita nak melaksanakannya, maka kita kena belajar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Betapa luasnya perbincangan ilmu fiqh itu sendiri, dan masih banyak sebenarnya yang perlu kita kuasai, Ustaz, ya. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas jawapan yang telah pun diberikan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, iaitu daripada Tuan Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Prof Madya, Ustaz Dr. Muhammad Suki dan Iniza, kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, ada sesetengah orang mendakwa bahawa orang tasawuf tidak wajib mengikut hukum fiqh kerana hukum tasawuf lebih tinggi dan orang tasawuf mempunyai kasyaf. Adakah benar dakwaan ini? Satu soalan yang sangat cantik dari Tuan Muhammad Izu, Pasir Mas, Kelantan. InsyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Orang tasawuf ni dia tak perlu berfiqh lah. Sebab tasawuf ni tinggi dah. Fiqh ni kulit, tasawuf ni isi. Dapat isi kulit tak berguna lagi. Macam mana ni? Ini adalah pandangan yang sesat. Ini ajaran yang sesat. Jadi kita nak tengok orang yang paling tinggi keimanan dia pada Allah siapa? Nabi SAW. Kan? Apakah Nabi ada tak tasawuf? Memang ada lah. Walaupun tak namakan tasawuf. Zuhud Nabi, wara', itu semua tasawuf itu. Keikhlasan itu sudah kira lah, memang hebat lah, kan. Masya Allah. Adakah Nabi tak mengamalkan fiqh, tak melaksanakan? Solat Nabi sampai bengkak-bengkak kaki. Bukan ke itu fiqh. Hari ni kononnya orang tasawuf ni yang martabat tinggi. Sebab tu saya kata ini bukan tasawuf. Ini ajaran sesat yang berlindung di balik nama tasawuf. Dia sebenarnya lebih kepada ajaran kebatinan. Ajaran kebatinan yang dipelopori oleh golongan-golongan sesat. Sampai ke tahap ada yang refer pada saya ada. Mereka tanya, Ustaz, dia kata ada saya belajar ni, dia kata kita solat ni, kita kalau orang fiqh ni dia solat secara kulit, tunduk, rokok, sujud, itu kita tidak ada. Orang tasawuf ni dia solat daim namanya. Ada pula solat daim. Solat daim ni apa? Solat secara berterusan. Daim tu berterusan. Kita ingat Allah secara berterusan, itulah solat. Apatah lagi solat tu maksud doa. Jadi kita dengan Allah Taala tak putus. Jadi orang tasawuf ni dia sampai tahap macam tu dah. Bila tahap macam tu dia tak perlu melaksanakan amalan zahir. Itu fiqh saja. Ini ajaran sesat dan ini bukan tasawuf. Begitu juga ada yang buat berdalilkan ayat Quran lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampailah datang yakin. Bila kita dah sampai yakin ni martabat tasawuf. Bila martabat tasawuf yakin, maka kita tak perlu sembah lagi dalam konteks yang zahir sebab kita dah yakin. Sedangkan ayat Quran tersebut, yakin itu bukan maksud yakin. Yakin itu bermaksud al-maut. Maksud dia mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Allah sampailah kamu mati. Begitu. Jadi kena rujuklah tafsir Quran, kena belajar. Jadi bila mana mereka itu membawa ilmu tasawuf, kononnya tasawuf, bagi saya itu bukan tasawuf. Itu adalah ilmu kebatinan yang sesat, tetapi dia menjenamakan ilmu tasawuf nak bagi nampak cantik, nak bagi orang ikut, tapi sebenarnya ia ajaran yang sesat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kita sebut tadi, Nabi pun solat. Kita ilmu hakikat konon tak solat. Nabi sampai mengkok kaki Aisyah tanya Nabi, bukankah kamu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa jawab Nabi? Nabi kata, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi itu yang ditunjukkan kepada kita. Maka dengan sebab itu, saya ulang sekali lagi, itu bukan tasawuf.
Itu adalah ajaran sesat yang berlindung di sebalik nama tasawuf. Nama Lalu tasawuf dia itu sendiri. meminggirkan fiqh. Dia meminggirkan ibadat. Memang orang suka lah sebab senang kan. Ibadat ni susah. Ibadat ni nampak senang tapi dia susah. Sebab dia ada nilai keimanan. Saya ambil contoh mudah lah. Kalau kita compare tuan-tuan, solat subuh 2 rakaat dengan main bola sejam setengah di padang, yang mana yang lebih berat kalau ikutnya? Mana lebih berat ni Zat? Nampak? Nampak main bola kan? Sebab berpeluh-peluh, berlari ke sana ke sini, dahaga, apa semua kan? 2 rakaat subuh ni peluh setitik pun tak keluar. Tapi beratnya Ustaz ya kan? Tetapi Masya nak buat Allah. 2 rakaat subuh, orang boleh bangun pagi-pagi berjoging, 5 pagi ni, jogging ni, sampai ke pukul 7.30 pagi. Tapi 2 rakaat subuh kadang tak boleh buat. Orang boleh angkat besi, tapi 2 rakaat subuh tak boleh buat. Sebab apa? Nampak simple. Jadi mari pula ajaran ni dia kata tak perlu buat. Dia cukup dengan hati saja. Waliyazubillah. Dia seronok sangat lah benda macam tu kan. Akhirnya dia terjebak dengan ajaran sesat. Ajaran yang sesat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ada satu penguasaan ilmu yang bagus. Penguasaan ilmu yang lain juga itu penting Ustaz ya. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, sehingga yakin sebenarnya kalau rujuk kepada tafsir, merujuk kepada kematian, maut itu tersendiri. Jadi sebenarnya fikih ini sangat luas. Banyak lagi cabang-cabang ilmu yang perlu umat Islam kuasai. Mudah-mudahan kita ada kefahaman akidah yang baik, insya-Allah. Amin amin. Allahumma ya amin. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, soalan daripada Puan Nur Hayati Ismail. Adakah yang ilmu tasawuf ini boleh diselewengkan? Apakah orang tasawuf bertaraf wali? Mohon perkongsian dari Ustaz daripada Kak Yap, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Apakah ilmu tasawuf ini boleh diselewengkan dan apakah dimasukkan dengan waliullah? Baik, terima kasih. Nampaknya ramai yang berminat dengan ilmu tasawuf. Masya Allah. Walaupun bidang kita, pada hari ini kita pada hari ini fiqh, fiqh kan. Masya Allah. Tapi ramai yang berminat dengan tasawuf. Okey, tak apa. Bagus. Satu pencambahan ilmu. Dia sebenarnya, dia kata bahawa adakah, apa tadi, ilmu tasawuf boleh diselewengkan. Boleh diselewengkan. Sebenarnya yang seleweng itu bukan ilmu tasawuf. Saya ulang sekali lagi. Orang yang mendakwa bahawa dia ilmu tasawuf, tetapi dia tidak melaksanakan sebagaimana yang sebetulnya, maka itu bukan daripada tasawuf. Sebab kalau ilmu tasawuf, kita ambil daripada guru dia. Kalau kita belajar matematik, kita ambil guru matematik. Tiba-tiba orang ambil benda lain, dia dakwa itu matematik. Tak boleh. Kita belajar bahasa Melayu, contohnya, kita ambil pada guru bahasa Melayu. Ataupun kita belajar bahasa Inggeris, kita rujuk pada guru bahasa Inggeris. Tiba-tiba dia cakap Jerman, dia kata itu bahasa Inggeris. Contoh, dia cakap Jepun, dozo, dia kata organing deska, contohnya. Tiba-tiba dia kata ni bahasa Inggeris. Macam mana? Nampak macam bahasa lain kan? Dia kata bahasa Inggeris. Macam tu juga, dia buat benda-benda bercanggah dengan tasawuf, dia kata ini tasawuf. Maka ini jadi satu fitnah. Sebab itu kalau kita melihat kepada ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, mereka menyatakan antaranya satu, mereka menyatakan bahawa usuluna sab'ah, usul asal kita 7, dia kata. Yang pertama, at-tamassuk bi kitabillah, berpegang dengan kitabullah. Itu tasawuf lari daripada kitabullah, daripada Al-Quran. Yang kedua, wal iqtida bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasulullah. Jadi tasawuf tak lari daripada ikut sunnah Nabi. Kalau yang tak ikut sunnah Nabi itu bukan tasawuf, yang tak sembahyang tadi itu sesat. Kemudian yang ketiganya, wa aklul halal, makan yang halal. Bab makan kena jaga cukup-cukup, sebab tasawuf ni nak jaga hati. Bila jaga hati ni antaranya adalah kena jaga makan. Maka makan yang halal. Yang seterusnya, waqaful azza, menahan diri daripada melakukan benda-benda yang melarang, benda-benda yang tak baik, benda yang tak elok. Ijtinabul atham, iaitu menghindarkan diri daripada dosa. At-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adaul huquq, iaitu melaksanakan hak-hak, menunaikan hak kepada yang kita kata yang berhak mendapatnya. Jadi maknanya di situ, kalau kita lihat tasawuf yang sebenar adalah tasawuf yang sumber utamanya tetap Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang tak berpegang pada Quran dan sunnah Nabi, maka ianya bukan daripada tasawuf, bahkan dia daripada kesesatan.
Sebagaimana satu cerita, ni kisah benar ni yang saya nak cerita ni, yang saya banyak kali cerita dah sebab kebetulan berlaku pada diri saya. Kan, saya nak cerita balik lah. Sila, Ustaz. Kesempatan pada sebab dia bincang pasal tasawuf ni kan. Ada seorang berjumpa dengan saya. Sebab dia kait dengan kasyaf juga tadi. Kasyaf. Dia kata semua kasyaf tu tasawuf, tidak. Kan? Kadang-kadang bukan kasyaf pun, kadang-kadang daripada jin dan syaitan yang menipu manusia. Dia kena kasyaf juga. Dia pergi jumpa bomo mana-mana ke, bomo tu kata dia boleh tahu apa-apa yang berlaku, yang telah berlaku terutamanya. Dia kata kasyaf. Itu bukan kasyaf. Pernah satu ketika ni, ada seorang jumpa saya ni. Ya, Ustaz. Dia jumpa saya. Sembang saya lah. Sembang-sembang, dia kata dia belajar tentang ilmu tasawuf. Dia kata ilmu hakikat, membersihkan hati. Saya kata macam mana bersih hati? Dia kata bersih hati ni kita jangan cari betul dan salah. Kalau ilmu fiqh ni cari betul dan salah, halal dan haram. Sampai bila nak selesai? Tak betul salah, tak salah betul. Sampai bila tak selesai? Kita nak cari kesimpulan antara betul dan salah. Saya pun pening juga. Dia kata, ish, tinggi ni, falsafah ni kan. Boleh bagi contoh tak? Dia bagi contoh. Dia kata gini, Iblis tak sujud pada Adam. Salah ke betul? Dia tanya saya. Saya pun kata, salah lah, tak sujud. Dia kata, cepat sangat jawab. Salah. Kan saya sebut tadi, kita kena cari kesimpulan antara betul dan salah. Kalau kita terus jawab salah, sebab tu hati kita tak bersih. Tak sampai martabat hakikatnya itu. Itu dia. Saya kata nak kata apa lagi? Dia kata begini. Cuba kita renungkan. Dia kata, Iblis itu adalah makhluk. Adam itu adalah makhluk. Jadi, kalau kita kata salah, Iblis tak sujud pada Adam, seolah-olah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Faham tak? Kan? Jadi, Iblis tu dia nak sujud pada Allah aja, dia nak sujud pada makhluk. Adam tu makhluk. Kalau kita kata, salah perbuatan Iblis tak sujud pada Adam, maknanya seolah kita membenarkan makhluk sujud pada makhluk. Sedangkan makhluk hanya boleh sujud pada Allah. Pada Allah. Nampak logik tak logik? Nampak macam logik kan? Ada logiknya. Ada logiknya. Saya kata kepada kawan tu, sebenarnya ini ajaran sesat. Ini bukan hakikat, bukan apa. Ini ajaran sesat. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan Quran. Quran menyatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila Allah perintah sujud, malaikat semua sujud kecuali Iblis. Sebab apa Iblis tak sujud? Ada dua sebab. Aba, enggan, degil, bantah. Yang kedua, takabbur. Dia rasa diri dia besar. Tak timbul soal makhluk tak makhluk. Dan sujud tu pun ada perbincangan ulama, sujud macam mana. Bukan sujud untuk ibadat, tidak. Tetapi lebih kepada ihtiram, untuk menghormati. Tetapi di sini Quran dah cerita dah tentang bagaimana sujud, bagaimana sebab apa Iblis tak sujud. Bukan kerana makhluk tak makhluk, tetapi kerana takaburnya. Dia rasa egonya. Dia rasa dia lebih tinggi daripada Adam AS. Dia kata pada Allah Ta'ala, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan dia daripada tanah, kau ciptakan aku daripada api. Dia rasa diri dia hebat. Jadi ini ajaran yang sesat. Tapi dia tak mau pakai juga. Dia kata dia bila dia belajar ni dah kasyaf dah. Dia nampak hakikat apa semua. Dulu dia kata sebelum belajar ilmu ni dia nampak isteri dia sehing ikan, nampak macam tu, tak nampak apa. Sekarang ni setelah belajar ilmu tasawuf ni, dia kata ilmu hakikat ni, bila isteri dia sehing ikan, dia nampak ikan tu menangis. Tinggi kasyaf betul ilmu tu. dia, Ustaz. Saya kata ini dah syaitan ni. Ni dah daripada iblis ni. Jadi inilah kita kata ilmu yang sesat Ilmu yang sebenarnya. sesat, masya-Allah. Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, satu penerangan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada kefahaman ilmu yang baik daripada kita, insya-Allah. Jadi hadirin sekalian, penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Keluarga kami, keluarga Tanyalah Ustaz, sekarang kita nak melabuhkan tirai, Ustaz ya. Kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Saya ada satu soalan yang menarik untuk Ustaz. Apakah persoalannya? Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami
wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin, amin, Allahumma ya amin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Seperti biasa, kita masih lagi mengkaji tentang fiqh, iaitu fiqh tanpa tasawuf. Baik Ustaz, soalan yang berikutnya mengenai betapa hebatnya tentang keluasan ilmu fiqh itu sendiri sehingga meliputi perkara-perkara dalam amal ibadah kita. Kalau kita tengoklah contohnya dalam wabak COVID-19 ini, kita boleh tengok bagaimana kita melaksanakan solat secara berjemaah, akan tetapi ada penjarakan antara satu sama lain. Itu menunjukkan bahawa keluasan ilmu fiqh itu sendiri sampai kepada tahap yang sebegini. Jadi tidak lari, masih bermakna masih ada yang tidak faham tentang ilmu fiqh, sehingga ada yang komplain kenapa nak kena solat tapi dalam keadaan kena jarak-jarak dan sebagainya, dan pelbagailah persoalan-persoalan komplain yang datang daripada masyarakat kita. Jadi apakah pandangan Ustaz sendiri terhadap situasi ini, insya-Allah? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Fiqh ini memang mengatur kehidupan kita secara keseluruhannya, sama ada yang melibatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat khusus maupun yang melibatkan hubungan sesama manusia dalam bab al-muamalat, al-adat dan juga bab al-ibadat. Cuma persoalan yang dikemukakan pada hari ini ialah bagaimana solat jarak itu. Apakah ia menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun itu yang diajar, sebab biasanya yang dinyatakan bahawa solat ini mesti rapat. Betul. Rapatkan saf, dia tak ada jarak-jarak kan. Jadi itu menunjukkan tentang, dia kata bagaimana keadaan pada hari ini. Maka dengan sebab itu kita kena melihat kepada suasana-suasana yang berlaku. Kita kena faham masuk fiqh ni dia dibahaskan dan diberi pandangan oleh ahli fatwa yang berkaitan dengan isu-isu yang berlaku dari semasa ke semasa. Memang dari sudut kewajipan yang pertama, rapat saf itu satu kewajipan. Kewajipan itu adakah wajib ataupun sunat? Itu yang pertama. Itu yang pertama, wajib ataupun sunat. Kalaulah dia dalam keadaan biasa, tak ada penyakit, tiba-tiba dia duduk jauh daripada orang, safnya jarang contohnya, sah tak solat dia? Solat dia tak sah. Cuma dia kurang dapat pahala saf. Tapi dalam konteks sekarang ni, konteks penyakit. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang reti kalau kamu tak reti. Jadi bila kita rujuk dari sudut kesihatan, KKM, Kementerian Kesihatan, orang yang pakar dalam bidang-bidang seumpama ini menyatakan bahawa perlu ada penjarakan sosial. Kerana apa? Kerana virus COVID-19 ini dia mudah berjangkit kalau duduk berdekatan, duduk rapat. Maka dengan pakai masknya, dengan ada penjarakan sosialnya, maka itu merupakan satu keperluan. Dan dalam hukum fiqh juga, kalau dibincangkan dengan lebih terperinci, dia menolak kemudaratan. Bahkan kaedah dalam fiqh menyatakan bahawa dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih, iaitu menolak kemudaratan itu lebih utama daripada menarik manfaat, kebaikan. Ya, rapat saf itu yang diperlukan, tetapi mudaratnya wujud ketika itu sebab mudahnya tersebar penyakit. Mudah tersebar ini adakah rekaan semata-mata, khayalan, ataupun daripada pandangan pakar? Dia daripada pandangan pakar. Maka dengan sebab itu, darul mafasid itu menolak kemudaratan itu lebih diutamakan. Apatah lagi kaedah juga menyatakan ad-darar yuzal. Perkara mudarat itu mestilah dihapuskan. Maka dengan sebab itu, kita sebagai orang awam terutamanya, kita yakinlah kepada pandangan-pandangan para alim ulama kita, para ahli majlis fatwa kita, yang mereka itu sentiasa berbincang dari semasa ke semasa, lihat kepada keadaan-keadaan. Memang semua orang nak solat rapat, semua orang. Semua orang tak nak tutup masjid. Sebab apa? Sebab masjid itu tempat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita melihat dalam sejarah, pernah berlaku masjid yang ditutup, pernah.
Kalau tengok dalam sejarah, pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tahun 18 Hijrah kota Islam saya, satu peristiwa amwas iaitu penyakit taun yang bermula, disebut sebagai amwas itu sebab dia bermula daripada Palestin, satu kampung di Palestin, dia merebak di Syam, di Syria, yang pada ketika itu memang jadi satu perkara yang kita sebut sebagai wabak yang begitu dahsyat jugalah. Yang Sayyidina Umar nak pergi ke Syam terpaksa patah balik, tak pergi. Jadi pernah berlaku dalam sejarah kalau kita lihat perkara-perkara seumpama ini berlaku. Dan bila mana berlaku seumpama ini, kita perlu kepada bila benda-benda baru berlaku, zaman Nabi tak berlaku, zaman sekarang berlaku. Jadi macam mana kita nak buat? Kita merujuk kepada pandangan-pandangan para alim ulama, pandangan fatwa yang memberi fatwa atau memberi panduan kepada kita bagaimana cara yang sebenarnya. Maka fatwa pada sekarang ini dalam konteks solat, dia perlu berjarak untuk menolak kemudaratan, dan menolak kemudaratan itu lebih utama. Ini kena faham fiqh. Kalau tak faham fiqh, dia tengok secara, aku tengok zaman Nabi tak ada macam ni pun. Sebab itulah ada orang kata isap rokok boleh sebab zaman Nabi tak ada rokok pun. Tak ada pun rokok disebut dalam Quran. Ad-darar yuzal. Masya-Allah. Tak ada pun rokok disebutlah hadis Nabi, tak ada pun. Maka di sini datang fatwa. Fatwa para ulama lihat kepada memang rokok tak ada. Ni contoh, saya bagi contoh lagi. Rokok tak ada. Tetapi apa mudarat dia? Dia ada kemudaratan. Bila ada kemudaratan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka rokok diharamkan, dihukum haram. Nampak ada di situ. Jadi di situ bukan semesti ada zaman Nabi. Kalau tak ada zaman Nabi, bagaimana apa yang perlu dilaksanakan? Maka di sini perlunya kepada para alim ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masya-Allah. Alhamdulillah, satu penerangan yang cantik daripada Ustaz. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita di dalam bidang ilmu fiqh. Insya-Allah kita tawakuf seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masya-Allah. Gabungan antara fiqh dan juga tasawuf itu haruslah bersepadu, kerana dengan ilmu fiqh itu kita mengetahui hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Rujuk kepada qawaid al-tasawuf. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Tuan Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ustaz memberi ulasan tentang pendapat Imam Ghazali turut menyarankan jika ingin belajar ilmu fiqh boleh bermula dengan kitab Bidayatul Hidayah, manakala untuk ilmu akidah menerusi kitab Arba'in fi Usuluddin dan kitab Minhajul Abidin pula bagi bidang tasawuf. Apakah dibolehkan jika umat Islam pada hari ini belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf secara serentak bermula dari peringkat sekolah menengah lagi? Masya-Allah, mungkin Ustaz boleh memberi pandangan daripada sudut aspek pendidikan itu sendiri. Dan bertepatan juga dengan soalan tambahan daripada saya, bagaimana ulama silam pada zaman dahulu kaedah mereka menyampaikan ilmu sehingga kan ilmu itu sebati, gabungan padu antara fiqh dan juga tasawuf itu secara beriringan. Insya-Allah, mohon penjelasan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Yang pertama tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali yang terkenal kitabnya yang paling tersohor iaitu Ihya Ulumuddin. Kalau kita tengok maksud Ihya Ulumuddin pun kita tahu dah apakah saranan Al-Imam Al-Ghazali ataupun apakah yang dia nak maksudkan kepada kita. Iaitu Ulumuddin ni maksud dia adalah ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama. Maknanya ilmu agama ni, ilmu yang dipelajari itu tidak secara zahir saja, secara kaku saja, secara fiqh saja.
tetapi dia nak diisi dengan tasawufnya, dia nak diisi dengan rohaninya, ruhnya. Maka di situlah ia perlu dihidupkan, ada ruh terhadap ilmu tersebut. Itulah karangan Ihya Ulumuddin sampai sekarang ini pun menjadi satu, kita kata, rujukan. Kemudian pandangan yang dikemukakan untuk belajar ilmu menggunakan kitab Minhajul Abidin, menggunakan kitab Bidayatul Hidayah, Al-Arba'in fi Usul dan sebagainya, itu satu pandangan yang boleh diterima dan juga luas lagi sebenarnya untuk kita lihat sebagaimana yang disebut ulama-ulama kita buat macam mana. Ulama-ulama Nusantara lah kalau kita sebut dalam konteks yang lebih khusus. Kalau kita sebut ulama-ulama Arab ni, kadang-kadang orang tahu tu dia Arab kan, ulama Nusantara. Antara yang terkenal adalah yang saya boleh sebut sebagai ulama tiga serangkai, iaitu sebenarnya Syekh Dr. Fatani, Syekh Muhammad Arsyad Banjari dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itu dikatakan sebagai Imam Ghazali kecil di Nusantara. Sebab apa? Sebab dia memang membawa pemikiran Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Sebab itu, kalau Imam Ghazali ada kitab Bidayatul Hidayah, maka dia terjemahkan kitab itu, disyarah pula, nama dia Hidayatul Salikin. Hidayatul Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kalau kitab Lubab, Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, ringkasannya, ditranslate, diterjemah dan disyarah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sairus Salikin. Maka dengan sebab itu, memang pembawaan Imam Ghazali ini, kita boleh lihat dalam konteks kalau ulama Nusantara ini, Syekh Abdul Samad Falimbani. Dan Syekh Abdul Samad dia bukan menguasai ilmu tasawuf saja, dia menguasai ketiga-tiganya, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Begitu juga Syekh Dr. Fatani menguasai ketiga-tiganya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dia menguasai ketiga-tiganya. Tetapi bila disebut ulama tiga serangkai, kita akan nampak Syekh Abdul Samad Falimbani fokus kepada tasawuf, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari fokus kepada fiqh, kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Dr. Fatani fokus kepada akidah, pada tauhid, Ad-Durrul Thamin fi Aqaidil Mu'minin sebagai contohnya. Jadi saling lengkap melengkapi, walaupun setiap ulama ini mereka menguasai ketiga-tiga disiplin ilmu. Jadi kita lihat bagaimana maka membawa ketiga-tiga disiplin ilmu itu kepada kita untuk diaplikasikan. Maka itulah yang memberi kekuatan kebaikan. Ni kadang-kadang orang ini dia belajar tak mau, tiba-tiba nak masuk tarikat. Dia tak tahu pun tu tarikat, lah kali terikat. Kan? Tariqah ni satu jalan nak menuju Allah Ta'ala. Setelah dia faham agama, maka macam mana jalan? Dengan zikir ke, dengan uzlah ke, dengan sebagainya, maka kena faham dalam konteks tersebut. Dan ulama-ulama ni mereka bawa perkara ini, gabungkan ketiga-tiga sekali, akidah, fiqh dan juga tasawuf. Barulah cantik. Baik, soalan tentang sekolah menengah kan, sesuai kata sesuai, memang sesuai. Cuma pada hari ini ia sudah dilaksanakan sebenarnya, cumanya dia tak sebut nama tasawuf itu. Dia tak sebut nama tasawuf, menyebabkan kadang-kadang kita kata di sekolah tak ada ke ilmu ni? Ada. Disebut, dia dipelajari tasawuf akhlak. Tapi tak sebutlah tasawuf, dia sebut akhlak saja. Kan? Sebab tu dalam kitab pendidikan Islam sebagai contohnya, di sekolah-sekolah kan yang ada, kebetulan saya pernah menilai buku-buku pendidikan Islam yang diterbitkan, dia ada pembincangan tentang Quran, tentang sunnah hadis Nabi, tentang akidah. Itu antara silibus yang memang ada dalam buku, tentang keimanan kepada Allah dan sebagainya lah, tentang akidah. Kemudian tentang fiqh, of course fiqh ada, macam-macam diajarkan dalam fiqh di sekolah-sekolah. Dan juga tentang akhlak. Akhlak itulah tasawuf sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kata nak dimasukkan, dan memang sudah ada, dan kita upgradekan lagi, pertingkatkan lagi kefahamannya, insya-Allah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi itu adalah sebagaimana Ustaz sebut tadi, nama-nama kitab itu menunjukkan bahawa di Nusantara ini sendiri ulama kita menguasai disiplin ilmu. Jadi selaku kita katakan tolabun ilm, orang yang menuntut ilmu itu, kita masih lagi perlu belajar dan menguasai kepada tahap yang lebih baik, insya-Allah. Jadi Ustaz, soalan yang berikutnya
mengenai apakah kepentingan ilmu fiqh itu sendiri dalam kehidupan seharian kita. Maknanya betapa kita ini sangat memerlukan ilmu fiqh itu sendiri. Hatta kita berada dalam keadaan yang senang, kita memerlukan ilmu fiqh. Kita duduk di dalam keadaan yang darurat, sangat-sangat memerlukan sesuatu kaedah. Ini menunjukkan bahawa nak tak nak kita kena ada ilmu fiqh itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh memberikan kesedaran kepada penonton yang sedang melihat kita secara langsung di televisyen ataupun yang menonton kita di Facebook mengenai betapa hebatnya tentang kepentingan ilmu fiqh di dalam pengaplikasian kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, terima kasih. Ilmu fiqh ini ilmu yang kita sebut sebagai mengatur kehidupan kita. Cara kita beribadah kepada Allah, kita menyedari kita hamba Allah. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tanggungjawab orang yang beriman? Apa tanda dia beriman pada Allah? Tanda dia pengabdian, al-khudu', tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Maka nak patuh pada Allah macam mana cara dia? Maka ini diajar dalam fiqh. Dalam bab ibadat, macam mana caranya? Dalam bab muamalat, macam mana caranya? Dalam bab munakahat, macam mana caranya? Dalam bab uqubat, macam mana caranya? Maka cara-cara ini diajar dalam fiqh. Sebab tu kita kata fiqh ni luas. Sebab tu maknanya kita tak perlu dah yang lain, sumber-sumber yang lain selain daripada sumber fiqh Islami yang begitu jelas. Bahkan ianya bukan sekat jelas, ia lengkap, syumul, sempurna. Sebab dia datang daripada Allah Ta'ala. Dan bukan setakat sempurna, dia realistik lagi. Realistik macam mana? Contoh, saya ambil contoh dalam konteks ibadat lah. Kita sebut fiqhul ibadat. Fiqh ibadat. Contoh, kalau orang sakit, nak solat, contohnya sakit. Dalam Islam, dalam fiqh, dia membincangkan, tak boleh solat berdiri. Nabi kata apa? Salli qa'iman, solat berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu, wa illam tastati' fa qa'idan, kamu boleh duduk. Nampak realistiknya tu? Duduk pun tak boleh. Okey. Wa illam tastati', kalau kau tak mampu, fa'ala janbin, berbaring. Jadi maknanya ikut kemampuan kamu. Sebab apa? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kamu. Fiqh ni bukan susah. Fiqh ni mudah. Allah tak menghendaki kesusahan pada kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Ta'ala tak jadi kepayahan dalam agama. Agama ni mudah. Tapi mudah bukan bermaksud mempermudah-mudah. Mempermudah-mudah maknanya tanpa ilmu. Mudah ni maknanya Islam ataupun fiqh mengajar pada kita satu perkara yang kita boleh laksanakan apa juga keadaan. Contoh, kita tak ada air, boleh bertayamum. Kita bermusafir, boleh jamak, boleh qasar. Sebab apa? Sebab al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesusahan itu, kepayahan kita dalam musafir itu mendatangkan kepada kemudahan kepada kita, dipermudahkan kepada kita. Jadi maknanya di situ realistiknya ilmu fiqh ni. Cuma nak kena belajar. Itu yang paling penting sekali. Kalau tak belajar, kita ceritalah apa pun. Kita cerita realistik, tak belajar dia tak tahu. Kan? Maka dengan sebab itu ilmu fiqh ni sangat-sangat penting sebenarnya untuk dipelajari, terutama yang melibatkan apa yang kita nak laksanakan, yang menjadi kewajipan kepada kita. Kalau ibadat khusus itu memang kewajipan pada kita lah untuk kita laksanakan, maka kita kena belajar. Begitu juga kalau kita nak terlibat dalam muamalat, nak jual beli dan sebagainya, kita belajar pula bab riba muamalat kan. Sebab tu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas kata apa? La yabi'u fi suqina illa man yafqah. Jangan berniaga, berjual beli di pasar kami melainkan orang yang faqih, yafqah. Fiqh adalah yang faham agama. Supaya apa? Supaya dia tak mencampur adukkan antara halal dan haram. Dia tak mencampur adukkan antara riba dan tidak dan sebagainya. Jadi maknanya di situ pentingnya kepada kepahaman. Hatta dalam perkara apa sekalipun perlu kepada faham. Nak cuci najis pun perlu faham. Macam mana nak buat? Jangan pukul rata aja. Dia ada beza najis mutawassitah, najis mukhaffafah, najis mughallazah. Sebab apa? Sebab nak bagi kebaikan kepada kita. Jadi di situ menunjukkan pada kita betapa fiqh ini sangat realistik, fiqh ini sangat syumul dan dia mengajar kehidupan kita dalam konteks hubungan kita dengan Allah dan juga bagaimana
kehidupan kita di atas dunia ini berdasarkan manhaj rabbani. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah dengan mempelajari ilmu fiqh membuatkan kita lebih lagi seronok untuk beramal ibadah, merasakan mudah sebenarnya dalam pelaksanaan solat dalam keadaan yang reality, dan pada masa yang sama kita faham dan juga yakin dengan amal ibadah yang kita lakukan insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook daripada Tuan Sairul Nizam. Soalannya adalah, apakah kesan-kesan jika seseorang itu mempelajari ilmu fiqh tanpa mengetahui atau mempelajari ilmu tasawuf? Ini lebih kepada kita katakan akibatlah, apakah kesan yang akan berlaku jika seseorang mempelajari ilmu fiqh tanpa mempelajari ilmu tasawuf, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kita sebutlah tadi daripada awal bahawa perlunya tak boleh fiqh tanpa tasawuf. Tajuk kita tu fiqh tanpa tasawuf. Inilah kesan kalau fiqh tanpa tasawuf. Kesan dia bagaimana? Kesan dia buat sesuatu itu tidak sampai kepada kemuncaknya. Tak sampai kepada kemuncaknya, dan mungkin juga apa yang dia buat itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak diangkat, tak dapat pahala. Walaupun dari sudut tanggungjawab dah selesai, dari sudut fiqh dah selesai, contoh solat dah selesai, okey. Tetapi pahala tak ada. Ada kerja, tak ada gaji. Macam tu. Mau tak ada kerja, tak ada gaji. Jadi macam tu juga kalau fiqh tak ada tasawuf ni. Maknanya ada kerja, tak ada gaji. Tak ada gaji. Dia buat cantik, tapi dia buat tu dia rasa elok dah, tetapi tak ada gaji. Sebab apa? Sebab tak seperti mana yang dikehendaki yang sebenarnya. Maka dengan sebab itu kita perlu kepada tasawuf, iaitu perlu kepada hadirnya hati kita. Kalau kita tak ikhlas contohnya, akhirnya ibadat yang kita lakukan secara zahir ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebut bahawa, ulang sekali lagi, asas ibadah kita, amal soleh kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 perkara. Yang pertama, akidah yang benar. Okey, selesai akidah. Yang kedua, mesti berdasarkan kepada apa yang kita buat itu betul. Ini fiqh. Kita kena belajar macam mana. Kalau tak betul, ikhlas macam mana pun tak jadi. Dia ada tasawuf, dia ikhlas, tapi dia tak sembahyang macam tadi, tak jadi apa. Ataupun sembahyang dia tak sah, maka dia tak diangkat di sisi Allah Ta'ala. So, yang kedua, begitu. Fiqh. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas itu supaya apa? Supaya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketiga-tiga itu mesti digabungkan. Kesan ada fiqh, tak ada tasawuf, mungkin amal itu dibuat secara zahir saja, tetapi tak diangkat di sisi Allah Taala. Tidak dapat pahala. Sebab apa? Sebab yang tadilah dia buat secara zahir saja. Ataupun kita sebut sebagai apa? Sebagai satu ibadat yang tidak ada ruh. Maka dengan sebab itu bila tak ada ruh, dia tak bagi manfaat. Contoh, kalau kita tengok harimau, takut tak pada harimau? Semua orang takut. Sebab apa? Sebab harimau tu ada roh. Dia bagi mudarat pada kita. Tapi kalau harimau tu mati, tak ada roh, agak-agak takut tak pada harimau? Saya rasa tak ada orang takut pada harimau, sebab dia tak boleh bagi mudarat pada kita. Begitulah keadaannya. Kan? Yang fake itu boleh bagi manfaat dan sebagainya pada kita bila mana adanya roh. Roh ini nama dia tasawuf. Tetapi kalau dicabut roh itu, dia jadi macam satu jasad yang kaku, jasad yang mati. Jadi waktu itu dia tak boleh bagi manfaat. Maka dengan sebab itu kesan dia. Maka perlu diseiringkan antara kedua. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu penerangan yang sangat baik daripada Ustaz. Kita pun telah sampai kepada penghujung rancangan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan mudah untuk kita beramal dengan penuh keyakinan selepas ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Ustaz, kita mohon kepada Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan baca doa insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua dan insya-Allah penonton setia rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, teruskan bersama dengan kami pada keesokan hari. InsyaAllah anda akan bersama dengan moderator Da'i Anas dan juga panel undangan kita iaitu Ustaz Muhammad Abdullah membicarakan tentang sirah iaitu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.